Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Hazi Maradik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 5 November 2022. Penamaan calon bagi Pilihan Raya Umum PRU15 Negeri Sabah esok pastinya dinantikan kerana ia merupakan gambaran awal siapakah calon-calon yang bakal menggalas tanggungjawab membawa suara Sabah di Dewan Rakyat. Tidak kurang tempoh 24 jam, semua parti di negeri ini akan memuktamadkan calon masing-masing. Perinciannya bersama wartawan Mazrona Kalinggalan. Berdasarkan daftar pemilih dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR setakat Ogos 2022, sejumlah 1,689,387 pengundi di Sabah layak memilih dalam pilihan raya kali ini di 25 parlimen seluruh Sabah termasuk N66 Bugaya. Setakat ini beberapa parti telah pun mengemukakan dan mengumumkan calon masing-masing. Pada PRU yang lalu, komposisi kerusi Dewan Rakyat bagi Sabah didominasi oleh BN 10 kerusi, Warisan 8, Parti Keadilan Rakyat PKR dan Parti Tindakan Demokratik DAP masing-masing 3 dan Parti Solidariti Tanah Air Kustaf 1. Satu kerusi kosong selepas kematian penyandangnya iaitu Datuk Liu Vui Kiong pada 2 Oktober 2022. Beliau mewakili Parti Warisan bagi kerusi Parlimen Batu Sapi. PRK Dun Bugaya pula turut diadakan serentak berikutan kematian penyandangnya Datuk Manis Muka Muhammad Darah pada 17 November 2020, seterusnya tertangguh ekoran proklamasi darurat bagi mencegah penularan COVID-19. Pengundi 18 tahun merupakan antara titik penting dalam menentukan siapa yang akan menerajui negara. Bagi negeri Sabah, sejumlah 127,582 pengundi 18 tahun akan memilih. Mampukah calon-calon muka baharu dan muda memancing undi 18? PRU 15 adalah edisi PRU yang begitu penting bila bercakap tentang pengundi 18 kerana bukan setakat kita nak beri peluang mereka mengundi, tetapi kita nak beri peluang mereka untuk menguji kemampuan mereka mempraktikkan demokrasi melalui penyertaan dalam politik secara matang. Semua pengundi ini bukan mengundi oleh sebab populariti, tetapi mengundi atas sebab kehendak bahawa calon-calon tersebut boleh buat kerja ataupun berkhidmat kepada rakyat. Pada PRU 14, sebanyak 15 parti bertanding bagi kerusi parlimen melibatkan 97 calon. 3 parti paling banyak meletakkan calon adalah BN 25, diikuti Warisan 16 dan Parti Harapan Rakyat Sabah 14. Manakala dalam PRU 15 setakat ini, Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN mengumumkan calon di semua parlimen dengan 13 calon daripada GRS dan 12 calon BN yang menampilkan 9 muka baharu, 6 calon mempertahankan kerusi dan 6 lagi calon merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun. Parti Warisan Sabah Warisan menampilkan hampir semua muka baharu, 4 mempertahankan kerusi dan 1 calon merupakan Adun. PKR pula mengumumkan 10 calon, DAP 7 calon sementara PAS tidak meletakkan sebarang calon. Secara kasarnya, kita telah melihat gambaran calon-calon yang akan bertanding merebut kerusi yang dipertandingkan. Bagaimanapun, ia bukanlah yang muktamad kerana perubahan saat-saat akhir boleh berlaku sehinggalah proses penamaan calon ditutup secara rasmi 10 pagi esok. Laporan Mazrona Kalinggalan yang sahih di RTM #MyPRU15. Polis Sabah sentiasa meningkatkan kawalan keselamatan bagi memastikan kelancaran Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 sekaligus mengelak sebarang insiden tidak diingini berlaku. Seramai 7,028 anggota dan pegawai polis ditugaskan sepanjang PRU15. Menurut kenyataan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata, sekitar 4,370 anggota rela dan 604 anggota sukarelawan Polis Diraja Malaysia SPDRM turut membantu sepanjang PRU15 dan pilihan raya kecil PRK N66 Bugaya. 10 kawasan hotspot dikenal pasti iaitu Sepanggar, Kota Kinabalu, Putatan, Papar, Kudat, Libaran,
Sandakan, Ladatu, Sempurna dan Tawau. Dalam pada itu, beliau menasihatkan semua penyokong agar tidak menimbulkan sebarang provokasi dan penggunaan dron di pusat penamaan calon adalah dilarang. Sebanyak 26 lokasi dijadikan sebagai pusat penamaan calon. Pusat Penamaan Calon Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 bagi kawasan Parlimen P168 Kota Marudu bertempat di Dewan Komuniti Kota Marudu bersedia sepenuhnya untuk mengendalikan proses penamaan calon bermula pukul 9 pagi ini. Untuk lebih lanjut, terus saja berlintas langsung bersama Magdalena Depol di lokasi. Silakan. Baik, terima kasih Zima. Cuaca dalam keadaan baik pada pagi ini. Semua petugas telah pun hadir dan masing-masing telah bersedia, termasuk petugas-petugas keselamatan, dan Parlimen P168 Kota Marudu mempunyai 80,735 jumlah pemilih berdaftar, dan proses penamaan calon bagi Parlimen P168 Kota Marudu yang meliputi 3 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN iaitu N05 Metunggong, N06 Bandau dan N07 Tandik pagi ini akan dibuka bermula jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Baik, bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon pada pagi ini juga, pihak pasukan keselamatan juga turut sedia berkawal di sini. Dengan itu, kita bersama-sama dengan Superintendent Zainur Nizal Isyak untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan keselamatan di sini. Baik, bagaimana kesiapsiagaan pihak pasukan keselamatan dari sisi keselamatan serta memastikan proses penamaan calon pada pagi ini berjalan dengan lancar? Ya, pada keseluruhannya PDRM, khususnya PDRM IPD Kota Marudu telah siap sedia dari segi sumber manusia dan juga aset dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terjamin. Seterusnya melancarkan proses penamaan calon pada pagi ini sehinggalah ke fasa akhir iaitu fasa pasca PRU. Okey, bagaimana pula dengan berapa ramai para pegawai dan anggota yang terlibat untuk kawalan keselamatan Parlimen pada kali ini atau secara keseluruhan PRU 15 kali ini? Ya, pada keseluruhannya 300 petugas PDRM termasuk pegawai dan anggota akan digerakkan sepanjang PRU 15 di daerah Kota Marudu ini, termasuk juga daripada rela dan juga polis simpanan, polis sukarelawan polis. Baik, peringatan tuan kepada calon-calon yang hadir dan sedikit nasihat kepada penyokong calon. Diingatkan kepada para penyokong supaya sentiasa mengikut undang-undang dan peraturan sedia ada, termasuklah tidak meletakkan kenderaan yang boleh mengganggu trafik, aliran trafik, tidak menaikkan drone, dan yang paling penting adalah tidak menimbulkan provokasi. Okey, baik, terima kasih sekali lagi tuan, dan juga setakat ini dulu laporan dari kawasan Parlimen P168 Kota Marudu. Saya Magdalena Depol yang sahih di RTM #MyPRU15. Baik, Magdalena, dari Kota Marudu, kita beralih meninjau pusat penamaan calon di salah satu lokasi di pantai timur Sabah iaitu Dewan Sri Lamak Kinabatangan yang dibuka serentak seawal 7.30 pagi, termasuk di pusat penamaan calon bagi kawasan Parlimen P187 Kinabatangan. Selain petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, anggota keselamatan juga siap siaga memastikan proses penamaan calon bagi Parlimen Kinabatangan berjalan lancar. Bersama-sama pelapor Saleh Jikri di lokasi. Saleh, silakan. Baik, terima kasih Zima. Beginilah suasana di perkarangan pusat penamaan calon bagi kawasan Parlimen P187 Kinabatangan. Cuaca agak mendung di kawasan Kinabatangan ini seperti yang diramalkan oleh Met Malaysia semalam, sandakan antara daerah yang diramalkan hujan sepanjang hari ini. Apapun kita mengharapkan ianya tidak menjejaskan kelancaran proses penamaan calon bagi kawasan Kinabatangan ini. Dan setakat ini juga lebih 100 anggota keselamatan ditugaskan untuk mengawal keselamatan di kawasan Dewan Sri Lamak ini, melibatkan pasukan polis Diraja Malaysia, anggota rela, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang seramai lebih 100 anggota keselamatan ditugaskan. Dan untuk makluman anda juga, 50 meter saja yang perlu berada jauh dari perkarangan pusat calon ini hanya petugas SPR, dan juga bagi calon hanya calon, penyokong dan pecadang saja yang
dibenarkan berada di dalam Dewan ini. Jadi kita mengharapkan mereka yang tidak terlibat turut mematuhi peraturan ini yang termaktub oleh peraturan SPR. Dan Parlimen Kinabatangan sebenarnya mempunyai 3 DUN termasuk DUN baharu iaitu DUN Lamag, Selain Sukau dan juga Kuamu. Dengan jumlah pemilih setakat ini 44,773 yang didaftarkan oleh SPR setakat Oktober yang lalu. Jadi kita mengharapkan proses penamaan calon bagi kawasan Parlimen P187 Kinabatangan ini berjalan dengan lancar dan kita akan mengetahui calon-calon yang akan diumumkan untuk bertanding PRU ke-15 bagi kawasan Parlimen P187 Kinabatangan. Setakat ini dahulu perkembangan yang dapat saya bawakan dari Pusat Penamaan Calon P187 Kinabatangan yang sahih dari TM #MyPRU ke-15. Kembali bersama Zima. Silakan Zima. Terima kasih Saleh. Kita ke berita seterusnya. Kerajaan negeri bakal merumuskan garis panduan khusus mengenai aktiviti perlombongan pihak yang bertanggungjawab mengawal selia selain menetapkan piawaian kemampanan berkaitan projek infrastruktur. Penetapan ini penting sebagai komitmen kerajaan negeri dalam merealisasikan pelbagai inisiatif berkaitan kepemeliharaan sekaligus menyumbang ke arah matlamat kelestarian hijau. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, inisiatif ini pasti memacu negara dalam mencapai dan menepati komitmen pelepasan karbon sifar bersih atau net zero emissions menjelang tahun 2050. Kaedah ini juga penting dalam memastikan rekod prestasi baik kerajaan negeri dalam pemeliharaan alam sekitar dapat diteruskan. Dalam pada itu, kerajaan negeri menyasarkan untuk mencapai 400,000 hektar ladang hutan menjelang tahun 2036 dengan kapasiti pengeluaran antara 6 hingga 8 juta meter padu setahun. Datuk Haji Ji yakin kerajaan negeri mampu mencapai keseimbangan antara ekonomi dan pemeliharaan selain kekal komited terhadap pemeliharaan aset semula jadinya. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena ulang tahun ke-50 Tabung Hidupan Liar Sedunia WWF Malaysia di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Datuk Haji Ji turut mengucapkan terima kasih kepada WWF Malaysia kerana komitmen mereka membawa inisiatif ini menjadi kenyataan. Sekian berita Pagi Sabah kali ini. Saya Nur Hazi Maradik. Assalamualaikum dan salam hormat.